Hai, salam sejahtera. Selamat datang ke Virtual Venture Vacation. Nama saya Chua Eng Han. Hari ini saya akan membawa tuan-tuan dan puan-puan menziarahi salah satu destinasi pelancongan yang paling utama di negara ini, iaitu Istana Negara. Sebenarnya sehingga ke hari ini Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai raja, ya, dan di sini kita dikenali sebagai sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan, ya, dan sebenarnya ya dahulu kala kita dah sememangnya mempunyai sebuah istana, tetapi oleh kerana istana itu telah usung, ya, maka telah dibina satu lagi istana yang baru, ya, dan sebenarnya istana baru ini ya berada di Jalan Tunku Abdul Halim, yang di mana jalan ini dahulu namanya dikenali sebagai Jalan Duta kerana sememangnya terdapat banyak sekali kedutaan luar negara yang berada di keliling tempat itu. Sebab itu namanya dahulu dikenali sebagai Jalan Duta. Jadi untuk istana ini keluasannya adalah 96.52 hektar dan pembinaan, ya, bangunan istana ini saja lebih kurang 28 hektar, dan dia digunakan ya pada tahun 2007 dan siap dibina pada tahun 2011 dan telah menggunakan 800 juta ringgit untuk membina istana negara ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh ya bayangkan betapa besarnya ya ataupun betapa mewahnya ya bangunan istana negara Malaysia ini, ya. Jadi seni bina untuk istana ini sebenarnya adalah mengikut seni bina Islam dan Melayu, ya. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat ya sebenarnya ia mempunyai 22 kubah, ya, dan semua kubah ini sebenarnya berwarna kuning. Kenapa berwarna kuning? Sememangnya warna kuning itu adalah lambang warna diraja, ya. Ini untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sebenarnya ini adalah kerana mengikuti sejarah Melaka dahulu. Sultan Mansur Shah pernah menziarahi negara China dan Raja China telah menganugerahkan atau telah memberikan pakaian ya yang berwarna kuning kepada Sultan Melaka. Jadi ini juga adalah ya kenapa ya mengikut sejarah orang-orang Melayu ya, telah mengikuti orang-orang Cina, iaitu warna kuning itu adalah lambang warna diraja. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat ya istana Malaysia ni, istana yang berada di Kuala Lumpur ini, kubah utama ini sebenarnya lebih kepada mirip Masjid Zahir yang berada di negeri Kedah, iaitu sebuah negeri di utara Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Jelapang Padi Malaysia, ya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, bila kita berada di istana negara ini, kita tidak dibenarkan masuk, ya, tidak dibenarkan masuk, tetapi tidak apa, ya, sekarang ni saya akan memberikan sedikit informasi kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk lebih ya mengenali istana negara. Jadi struktur istana negara ini sebenarnya dibahagikan kepada dua bahagian. Jadi bahagian timur itu terdapat Balai Rong Seri, kemudiannya Balai Rong Seri ini terdapat singgasana kecil, singgasana kerajaan, dan bahagian barat ini terdapat Kamar Mesyuarat YDBP, iaitu yang di Pertuan Agong, ya, ataupun ya bila mahukan apa-apa mesyuarat, ya. Jadi terdapat juga Dewan Seri Mahkota, Dewan Seri Negara dan juga Dewan Santapan, ya. Jadi ini adalah pandangan luar daripada istana negara ini, ya. Jadi daripada sini tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat sendiri ya
betapa mewahnya ataupun betapa megahnya ya bangunan istana negara ini ya. Jadi di sini ya sememangnya bangunan ini sangat cantik ya dan unggul sekali. Jadi ini adalah pandangan dalaman, iaitu lobi menunggu ya di dalam istana negara ini ya. Jadi di dalamnya terdapat Balai Rong Seri. Balai Rong Seri ini sebenarnya adalah tempat di mana setiap raja ya ditabalkan. Ya, selain daripada itu, ya jikalau raja-raja negara kita mau mengurniakan darjah-darjah kebesaran kepada orang-orang Malaysia ataupun orang-orang luar negara, sememangnya berada di Balai Rong Seri ini juga. Ya, selain daripada itu, untuk setiap Perdana Menteri ataupun menteri-menteri yang mengadakan istiadat melafaz, sumpah dan tanda tangan juga berada di sini juga. Ya, dan ianya juga tempat di mana istiadat pengurniaan watikah pelantikan seperti menteri-menteri ataupun perdana menteri juga ya. Dan selain daripada itu ya, di sinilah ya salah satu dewan mesyuarat yang paling utama ya, yang paling penting ya, di mana ini adalah Dewan Mesyuarat Majlis Raja-Raja ya. Jadi ini adalah bilik Sri Maharaja, singgasana kecil, Dewan Seri Mahkota, Dewan Seri Negara dan Dewan Santapan ya. Jadi ini adalah tempat di mana kalau Raja Malaysia ini mau ya mengadakan santapan dengan orang-orang Malaysia ya. Jadi sememangnya Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai sistem diraja yang paling unik di dunia ini. Kenapa saya katakan begitu ya? Sudah pasti ya ada sebab-sebabnya. Ini adalah antara sebabnya di mana ya pada waktu yang singkat ya Malaysia sememangnya mempunyai paling ramai raja di dunia, iaitu ya bayangkan ya tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 1957 hingga 2021 kita telah mempunyai 16 yang di Pertuan Agong ya. Jadi di Malaysia ini ya kita akan memanggil Raja Ningrat kita ini sebagai yang di Pertuan Agong sebenarnya ya. Jadi di waktu yang singkat ini juga, selain daripada ini ya, Malaysia juga merupakan negara yang mempunyai paling ramai kerabat di Raja Malaysia pada bila-bila masa. Nanti saya akan beritahu kenapa ya. Inilah sebabnya, kerana Malaysia sebenarnya mempunyai majlis Raja-Raja Malaysia. Ya, jadi Majlis Raja-Raja Malaysia ini sebenarnya terdiri daripada 7 orang sultan. Yang foto belah kiri di atas ini adalah sultan daripada negeri Kelantan, kemudiannya Sultan Mizan daripada Terengganu, ini adalah sultan daripada Kedah. Ini adalah bukan sultan, ini adalah Tengku Mahkota ya, kerana ayahnya ya, daripada Pahang, iaitu yang di Pertuan Agong Malaysia sekarang ni. Jadi dia telah menggantikan ayahnya ya sebagai sultan di negeri Pahang sebenarnya ya. Yang ini adalah daripada Perak, Sultan Perak, Sultan Selangor, Sultan Johor. Jadi 7 orang ya. Kemudiannya kita mempunyai seorang Yam Tuan. Kita ya memanggil sultan daripada Negeri Sembilan itu bukan panggilannya sebagai sultan, sebenarnya adalah Yam Tuan ya. Kemudiannya ya yang akhir sekali iaitu raja, iaitu daripada Perlis. Selain daripada itu ya, tuan-tuan dan puan-puan, jikalau lihat ya pada wang kertas Malaysia, orang itu adalah sebenarnya yang di Pertuan Agong yang pertama di Malaysia, iaitu namanya Tuanku Abdul Rahman ya.
Jadi di sini ambil perhatian ya tuan-tuan dan puan-puan, ramai sekali orang-orang akan salah faham. Sememangnya secara kebetulan ya Perdana Menteri Malaysia yang pertama nama dia juga Abdul Rahman, tetapi oleh kerana ya Perdana Menteri Malaysia yang pertama ni seorang putera. Jadi namanya sebenarnya Tunku Abdul Rahman. Di mana ya yang di Pertuan Agong pertama pula kita biasanya panggilnya sebagai Tuanku Abdul Rahman, ya. Oleh kerana ya yang di Pertuan Agong Malaysia yang pertama ini asalnya daripada Negeri Sembilan, ya. Sememangnya di Negeri Sembilan itu terdapat 9 daerah. Jadi ketua-ketua daerah ni sebenarnya mereka semuanya mempunyai peluang untuk menjadi ketua daerah, ya. Sebenarnya dia sebenarnya bergile-gile menjadi ketua daerah. Sebab itu ya yang di Pertuan Agong yang pertama ini telah mengesyorkan agar ya Malaysia juga menggunakan sistem ini, di mana yang di Pertuan Agong akan bergile-gile menjadi sultan-sultan negeri-negeri Malaysia ini akan bergile-gile menjadi yang di Pertuan Agong di negara kita ini. Jadi setiap orang sultan ataupun Yang Tuan ataupun raja akan mempunyai peluang menjadi yang di Pertuan Agong di negara ini, dan cuma akan ya menjadi yang di Pertuan Agong selama 5 tahun sahaja, ya. Jadi di sini ya setiap raja-raja Malaysia ini harus ya mengetahui wasiat ya raja-raja Melayu ini, ya. Jadi wasiat raja-raja Melayu dan pemimpin-pemimpin yang diperbuat semasa merdeka pada tanggal 31 Ogos 1957. Ini adalah tanggal di mana Malaysia telah mendapat kemerdekaannya. Kami wasiatkan kepada zuriat keturunan kami 7 perkara yang mana jika kamu bersatu padu dan berpegang teguh padanya, selama itulah kamu akan aman, damai dan selamat sejahtera. Jadi yang pertama kami namakan dan kami panggil akan dia bumi yang kamu pijak dan langit yang kamu junjung, Persekutuan Tanah Melayu, sekarang dikenali dengan nama Malaysia. Yang kedua, kami isytiharkan dan kami simpan untuk kamu, dan kami benarkan kamu isytihar dan simpan untuk anak cucu kamu selain Gunung Ganang, Tasik dan hutan simpan. Tanah simpanan Melayu sehingga nisbah 50%, selebihnya kamu rebutlah bersama-sama kaum lain. Ketiga, bagi menjaga kamu dan bagi melindungi anak cucu kamu serta harta hak milik kamu, kami telah tubuhkan Regimen Askar Melayu selain untuk membenteras kekacauan dalam negara dan ancaman dari luar negara. Keempat, kami kekalkan dan kami jamin kerajaan dan kedaulatan raja-raja Melayu memerintah negara ini. Kelima, kami isytiharkan Islam ialah agama persekutuan. Keenam, kami tetapkan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Dan yang paling akhir, ketujuh, iaitu kami amanahkan dan kami bertanggungjawabkan kepada raja-raja Melayu untuk melindungi kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan kepentingan sah kaum-kaum lain. Kemudian ditambah kedudukan istimewa anak negeri Sabah dan Sarawak. Jadi ini adalah wasiat, ya. Okey, jadi peranan yang di Pertuan Agong ya merupakan ketua, ya, ketua negara, ketua Islam juga, ya. Jadi di sini yang pertama sekali ya, yang di Pertuan Agong adalah ketua Islam, dan sebagai ketua negara iaitu ketua kerajaan, ya. Di mana Malaysia ini merupakan sebuah negara demokrasi berparlimen. Sebab itu ya di parlimen yang di Pertuan Agong merupakan ketua kerajaan juga, di mana ya di dalam bidang eksekutif,
bidang perundangan dan juga bidang kehakiman, di mana Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua kerajaan. Kemudiannya, Yang di-Pertuan Agong merupakan Panglima Angkatan Tentera, di mana untuk darat, laut dan udara juga. Selain daripada itu, seperti yang dikatakan, Malaysia sebenarnya mempunyai 13 negeri, tetapi terdapat 4 negeri yang tidak mempunyai sultan, iaitu Negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Jadi untuk negeri-negeri ini sebenarnya Yang di-Pertuan Agong akan melantik Gubernur untuk negeri-negeri ini. Selain daripada itu, Yang di-Pertuan Agong juga melantik Perdana Menteri dan juga Jemaah Menteri Negara Malaysia. Dia juga melantik Dewan Negara, ahli-ahli Dewan Negara dan juga ahli-ahli Dewan Rakyat dan hakim-hakim mahkamah. Selain daripada itu, jikalau bila Yang di-Pertuan Agong menganggap jikalau status di mana agama Islam ataupun kedudukan orang-orang Melayu terancam, maka Yang di-Pertuan Agong boleh memohon agar mendapatkan mesyuarat daripada Majlis Raja-Raja. Jadi ini adalah merupakan peranan kuasa Yang di-Pertuan Agong, di mana yang salah satunya amat istimewa, di mana Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa pengampunan. Satu contoh yang paling baik di mana Yang di-Pertuan Agong telah mengampunkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, salah seorang ketua pembangkang di negara kita ini, di mana sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah menjadi seorang ahli parlimen di negara ini. Jadi untuk pilihan raya juga, jadi Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa untuk membubarkan parlimen. Jadi apabila Yang di-Pertuan Agong telah membenarkan untuk membubarkan parlimen, maka di Malaysia akan diadakan pilihan raya. Selain daripada itu, jikalau terdapat kes-kes di mana untuk pengetahuan ataupun untuk kes-kes sensitif orang-orang Malaysia, jadi untuk Yang di-Pertuan Agong boleh mempunyai kuasa memutuskan sama ada mahu menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja. Selain daripada itu, Yang di-Pertuan Agong juga akan memutuskan sama ada mengisytiharkan darurat. Salah satu umpamanya adalah pada pandemik COVID-19 ini, di mana tahun ini 2021 Yang di-Pertuan Agong telah mengumumkan darurat daripada bulan Januari hingga ke bulan Ogos. Selain daripada itu, Tuanku juga memperkenankan undang-undang yang telah diluluskan oleh Parlimen. Jadi bila undang-undang telah diluluskan di Parlimen, maka Yang di-Pertuan Agong harus menandatangani dan telah memperkenankan undang-undangnya. Jadi di sini juga Tuanku juga mempunyai satu kuasa yang amat istimewa, iaitu kuasa immunity terhadap undang-undang, di mana jikalau sesiapa yang mahu membawa sultan-sultan ataupun Yang di-Pertuan Agong ke mahkamah, maka mereka harus menujunya ke mahkamah khas. Tetapi sehingga ke hari ini, Malaysia masih lagi tidak melalui mahkamah khas ini.
Selain daripada itu, ya, yang di Pertuan Agong negara kita terdapat undang-undang di mana ada juga perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh yang di Pertuan Agong, ya, umpamanya yang di Pertuan Agong tidak boleh memegang apa-apa jawatan, bukan saja apa-apa jawatan, ya, tidak boleh menjurus dalam pengurusan perniagaan juga, ya. Selain daripada itu, ya, yang ini amat unik, iaitu tidak boleh meninggalkan Malaysia melebihi 15 hari, ya. Dan juga tidak boleh menjalankan tugas-tugasnya sebagai raja negerinya. Ini adalah salah satu contoh di mana, ya, Sultan Pahang, ya, menjadi yang di Pertuan Agong, maka Tengku Mahkota Pahang telah menggantinya, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah pintu gerbang di Istana Negara. Kerana kita tidak boleh masuk, maka kita cuma boleh di luar, iaitu biasanya berfotografi di pintu gerbang ini saja. Jadi di pintu gerbang ini, ya, tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh lihat seni khat, iaitu sejenis seni pertukangan Melayu. Jadi di sini juga tulisan Arab ini, ya, ataupun tulisan Quran ini sebenarnya, ya, maksudnya izinkanlah saya masuk dan keluar dengan selamat. Moga-moga dikurniakan Allah dengan kekuasaan untuk menolong. Maknanya, ya, bila-bila waktu saja yang di Pertuan Agong keluar dan masuk pintu gerbang ini, ya, biar dicucuri oleh Allah agar sentiasa selamat. Itulah maknanya, ya. Dan di kedua-dua tepi pintu gerbang ini terdapat juga regimen askar yang biasanya akan berdiri selama lebih kurang 60 minit ataupun 1 jam, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh berfotografi berdiri di tepinya, tetapi, ya, yang paling penting, ya, tolong jangan sekali-kali memeluk ataupun meletakkan tangan di bahu askar-askar ini. Ini adalah tanda sebagai menghormati mereka, ya. Selain daripada itu, di kedua belah tepi pintu gerbang ini juga mempunyai askar-askar diraja yang berkuda. Sama juga tuan-tuan dan puan-puan boleh berfoto di sini, ya, tetapi tuan-tuan dan puan-puan tolong berhati-hati, ya, sangat-sangat penting, kerana sewaktu saya sebagai tourist guide, ya, pernah terjadi, ya, di mana mungkin kerana cuaca yang amat panas sekali, di mana kuda ini, ya, tiba-tiba tidak boleh dikawal, ya. Jadi cuma takut ia akan mencederakan orang. Dan pernah juga terjadi, ya, di mana kuda ini pernah menggigit pelancong dan juga, ya, pernah menggigit baju-baju pelancong sehingga pecah. Sebab itu, ya, tolong, ya, tuan-tuan dan puan-puan bila mengambil foto di depan kuda ini senantiasa berdiri di depan garisan kuning ini, ya. Okey, jadi di sini, ya, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan, ya, jikalau ada apa-apa pertanyaan sudah pasti boleh berikan komen, serba sedikit komen di sini, ya, ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh tuliskan email kepada saya ataupun menghubungi di WhatsApp saya ini, ya. Selain daripada itu, diharapkan tuan-tuan dan puan-puan akan klik like, ya, dan juga subscribe ataupun berkongsi, ya, dokumentari ini dengan kawan-kawan ataupun saudara mara tuan-tuan dan puan-puan, ya. Okey, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih.